Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang ke Omar Didik. Pembelajaran kita hari ini adalah subjek reka bentuk dan teknologi untuk tingkatan 3 dan kita masih lagi dalam bab 2 iaitu pembangunan produk. Okey, jadi hari ini kita nak habiskan dua subtopik yang terakhir dalam bab 2 iaitu subtopik yang ke-9 dan ke-10. Pelajar boleh buka muka surat 101 dalam buku teks RBT tingkatan 3. Jadi apa yang kita nak belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar macam mana kita nak buat cadangan penambahbaikan produk berdasarkan laporan keputusan ujian. Sebelum ni kita dah buat analisis kan. Daripada analisis, daripada temu bual, daripada pandangan pengguna, kita akan buat penambahbaikan lah pada kita punya produk supaya produk kita tu lebih berkualiti. Dan juga kita akan belajar macam mana kita nak menyediakan dokumentasi pasal kita punya produk. Jadi pembelajaran lepas kita dah buat pengujian dan juga penilaian. Kita dah sediakan borang selidik, kita dah suruh pengguna jawab borang selidik, kita ambil pandangan pengguna. Tibalah masa untuk kita buat penambahbaikan sekiranya perlu. Okey, pembelajaran lepas kita dah bacakan ada beberapa recommend daripada pengguna apakah perlu kita buat penambahbaikan. Jadi antara contoh-contoh yang kita nak buat penambahbaikan, yang pertama adalah kita perlu tambah ganti komponen yang rosak atau tak bersesuaian. Contoh kat produk kita tu ada komponen yang tak sesuai digunakan. Jadi kita kena tukar. Seterusnya adalah pengubahsuaian pada bahagian tertentu supaya produk lebih mantap dan efisien. Maknanya kita kena bahagian-bahagian yang ada rosak ke ataupun ada bahagian tajam dan sebagainya. Kita kena perbaikilah. Lepas tu tambah baik kemasan pada produk, susunan komponen atau warna digunakan. Contohnya warna pada produk kita tu tak sesuai. Jadi kita ubahlah warna dia bagi lebih menarik. Okey, seterusnya ubah reka bentuk kesesuaian dengan fungsinya. Contohnya kalau kita nak buat penggilap kasut magic, tapi rupanya fungsi dia tak sama dengan apa yang kita nak buat. Jadi kita kena ubah bagi sesuai macam mana luaran produk dengan fungsi tu bersamalah. Seterusnya, beri perhatian pada ciri-ciri ergonomik bagi keselesaan pengguna. Jadi, kita nak pengguna selesa guna barang kita. Kita nak pengguna selalu beli kita punya barang. Jadi, kita kena pastikan produk kita tu ergonomik lah menjadi keselesaan pengguna. Seterusnya, beri perhatian kepada ciri-ciri keselamatan yang perlu ada pada produk. Produk kita nak hasilkan supaya semua peringkat umum boleh guna. Jadi, kita kena letak ciri-ciri keselamatan tu supaya produk kita tu lebih dipandang tinggi lah daripada pengguna kan. Pengguna rasa macam nak beli lagi kita punya produk sebab selamat digunakan pada setiap peringkat umur. Okey, ini adalah cadangan-cadangan yang kita boleh buat pada kita punya produk kan. Lepas kita dah buat soal selidik dan sebagainya, kita dah dapati apakah kelemahan pada kita punya produk. Okey, yang pertama, putaran motor AT menjadi perlahan apabila kita tekan agak kuat lah pada permukaan kasut. Jadi macam mana kita nak buat penambahbaikan? Kita boleh tukarkan motor AT ni kepada daya kilas yang tinggi lah. Maknanya kalau daya kilas yang tinggi, tak ada masalah lah kalau kita tekan agak kuat pada permukaan kasut. Motor AT tu jadi dia akan tetap laju lah. Dia tak ada berkurangan, dia perlahan dan sebagainya lah. Okey, kelemahan yang kedua kita dapati bateri perlu digantilah apabila kehabisan kuasa. Macam leceh lah kan. Kalau habis bateri je kita kena ubah, kena tukar, kena beli baru. Jadi penambahbaikan yang kita boleh buat tu, kita boleh gunakan bateri berkuasa tinggi yang boleh dicas semula menggunakan plug 3 pin ataupun USB. Maknanya kita cucuk lah macam awak cas awak punya telefon kan. Macam tu lah caranya. Dan juga ataupun kita boleh gunakan produk alat pengecas tanpa wayar. Kalau awak perasan kan, kalau nak cas phone pun ada yang jenis tak payah cucuk pun dia dah boleh cas kan. Jadi ini adalah contoh penambahbaikan yang awak boleh buat pada awak punya bateri lah produk. Okey. Yang ketiga adalah perumah yang dihasilkan daripada kayu mungkin pecah jika terjatuh ataupun mungkin reput apabila tempoh masa tertentu. Sebab kayu kan mungkin boleh dimakan anak-anak ke ataupun reput, kena hujan panas dan sebagainya. Jadi kita buat penambahbaikan, kita tukar kepada plastik ataupun fiber lah. Jadikan kita punya perumah ataupun casing luaran produk kita tu lebih tahan lasak, ringan, moden dan juga mempunyai ciri-ciri futuristik.
Okey, langkah seterusnya lepas kita dah kenal pasti kelemahan, kita akan buat cadangan penambahbaikan. Jadi penambahbaikan tu macam mana kita nak gambarkan dia? Kita hasilkan dalam bentuk lakaran. Jadi daripada lakaran ni kita boleh nampaklah bayang macam mana kita nak ubah produk kita yang lama kepada produk yang lebih ergonomik lah. Contohnya casing pada awak punya penggilap kasut ni kan, awak menggunakan casing plastik ataupun fiber, awak gunakan Swiss kelajuan. Yang sebelum ni ada satu kelajuan je kan, on off je, tapi kat sini awak tambah, awak buat Swiss dan pengawal kelajuan, awak tambahkan untuk pengecas bateri, awak tambahkan pemegang dan penutup ruang bateri kat sini kan. Senang kalau kita nak keluarkan dan cabutkan. Lepas tu kalau ada geseran ni, dia akan grip lagi tangan awak kan. Maknanya tak tergelincir lah kalau awak pegang awak punya produk ni kan. Okey, ruang motor AT lebih besar, tapak penggilap, ni contoh lah macam mana awak buat penambahbaikan pada produk yang lama awak kepada produk yang baru. Jadi lepas kita dah siapkan kita punya produk, kita kena buat pendokumentasian. Kenapa kita kena buat? Dekat sinilah kita nak tunjukkan laporan bertulis lah. Dia terangkan secara terperinci tentang kita punya produk kan. Macam mana dibina, gunakan bahan apa. So dekat sinilah maklumat daripada peringkat penjanaan idea sehingga produk dihasilkan. Daripada pertama sekali kan, awak cari apakah permasalahan, awak buat kajian, awak pilih alatan, awak pilih bahan dan sebagainya sampai awak dah hasilkan produk tu. Maknanya awak kena cerita A sampai Z. Awak bina produk tu. Dan juga pendokumentasian ni untuk kita buat sebagai rujukan lah pada masa yang akan datang. Dan juga dokumen ni penting untuk kita buat proses pendaftaran paten. Okey, apakah kepentingan untuk kita buat pendokumentasian? Okey, yang pertama adalah untuk menjadi bukti rekaan seorang pereka bentuk lah. Dekat sini dia tunjukkan semua maklumat carian, kajian, lakaran semuanya ada dekat dalam ni. Seterusnya kita nak buat pendokumentasian ni untuk memfailkan permohonan paten. Dekat sinilah kita nak tunjukkan produk tu orang lain tak boleh tiru. Jadi kalau kita nak produk tu ada paten atas nama kita, kita kena ada pendokumentasian lah. Seterusnya kita nak buat untuk memudahkan rujukan dan penyelidikan. Dekat sinilah kita nak buat inovasi ke, kita nak tengok buat R&D, nak rujuk maklumat-maklumat produk, semuanya dekat dalam sinilah. Okey, apa yang perlu ada dekat dalam pendokumentasian? Okey, ini adalah antara format dia lah. Yang pertama, kena ada muka hadapan. Okey, muka hadapan ni kena menarik minat pembaca lah. Macam sekali pandang je, pembaca teringin nak baca kan. Apakah isi kandungan awak punya dokumentasi. Lepas tu awak kena letakkan nama produk awak, nama awak, nombor kad pengenalan, penilai, tarikh dihantar, nama mata pelajaran dan juga tingkatan. Maknanya je dekat muka depan tu semua lengkap ada. Jadi orang tahulah detail siapa punya dokumentasi ni. Seterusnya kena ada penghargaan. Dekat sinilah awak letak ucapan, awak letakkan pujian pada semua pihak yang terlibat lah secara langsung ataupun tak secara langsung lah. Semasa awak bina produk, untuk pada ibu bapa, kawan-kawan, grup awak yang nak tolong, cikgu-cikgu dan sebagainya lah. Okey, seterusnya kena ada abstrak. Okey, abstrak ni adalah ringkasan tentang keseluruhan laporan. Maknanya dekat sini kan dia akan bagi gambaran awal lah tentang produk. Maknanya ada gambar, ada perenggan kecil ataupun perenggan ringkas lah. Dekat situ dia bagi tahu secara ringkas produk awak ni dibina untuk apa, fungsinya apa, keistimewaannya apa, dekat abstrak. Okey, seterusnya kena ada kandungan. Dekat sinilah isi kandungan tu kita susun mengikut tajuk dan juga subtajuk. Maknanya setiap tajuk ada subtajuk lagi. Maknanya pengguna kalau baca pun dia nampak satu persatu kan, macam mana awak susun, dekat mana bahagian kelebihan, dekat mana bahagian teknologi dipilih, sebagainya lah. Dan juga kena letaklah nombor halaman. Seterusnya pengenalan. Dekat pengenalan ni kita akan letaklah maklumat daripada permasalahan dan keperluan pelanggan. Kat sinilah kita kaji kan, who, what, why, when, where, how. Dekat sini kita akan tanya kan, apakah permasalahan kita punya produk, apakah produk dihasilkan, macam mana produk dihasilkan, siapa pengguna, bila produk ni digunakan, di manakah produk digunakan, macam mana berfungsi. Dekat pengenalan ni semua kita ceritakan 5W1H ni lah. Okey, seterusnya penentuan teknologi. Dekat sini kita terangkan teknologi apa yang kita pilih.
Teknologi apa yang sesuai untuk digunakan pada kita punya produk. Macam mana penggunaan dia, macam mana kekuatan dia, ada ke kelemahan. Kita kena jelaskan dengan baiklah dekat sini. Okey, seterusnya perancangan konsep. Dekat sini kita tunjukkan lakaran. Lakaran tu kita nak bagi gambaran dengan lebih jelas lah macam mana nanti kita hasilkan produk terakhir kan. Jadi lakaran tu boleh ada dalam bentuk lukisan 2D, 3D, hitam putih, berwarna. Maknanya kalau ada semua ni kena letakkan dalam awak punya dokumen. Okey, seterusnya lakaran akhir. Okey, lakaran akhir ni adalah lakaran yang terbaik antara lakaran-lakaran yang awak buat kan. Sebelum awak nak buat lakaran akhir, maknanya ada lagi kan lakaran-lakaran awal. Ada lakaran pertama, kedua, ketiga, keempat. Maknanya yang keempat ni kita letakkan lakaran akhir. Lakaran terakhir sekali awak nak bina awak punya produk. Awak kena nyatakan elemen dan juga prinsip apa yang awak gunakan. Hari tu kita dah belajarkan elemen dan juga prinsip. Okey, seterusnya jadual kerja. Dekat sini kita nak paparkan anggaran jangka masa disiapkan. Kita kena letak jadual kerja ni. Kan kita dah belajar buat carta Gantt. Dekat sini contoh kita ada 22 minggu. Maknanya minggu pertama awak buat apa. Minggu kedua hingga minggu keempat awak punya kerja apa. Jadi dekat situ dia akan guide kita supaya kita tak terpesong daripada masa yang dah ditetapkan lah. Okey, seterusnya pengurusan kewangan. Dekat sini kita akan terangkanlah kewangan kita nak bagi dekat pekerja. Kewangan, tentukan kos, harga jualan. Kita gunakan konsep SMART. Langkah ni nak tentukan kita lah sama ada sesuai ataupun tak sesuai produk kita tu dipasarkan. Seterusnya penghasilan produk. Dekat sini kita akan tunjuk cara-cara kita mengukur, menanda, nak potong bahan, membina, mencantum. Semua ni kita dah belajar kan. Macam mana nak buat kemasan, nak cantumkan bahan, gunakan glue dan sebagainya. Seterusnya pengujian dan penilaian. Dekat sinilah awak nak tunjukkan, nak terangkan macam mana awak uji keberkesanan awak punya produk. Awak guna kaedah apa? Kan kita dah belajar semalam kan. Kita gunakan kaedah parameter. Dan juga kita nilai buat pengujian dari segi fungsi, ergonomik, estetika dan juga keselamatan lah. Okey, untuk cadangan penambahbaikan, baru je tadi kita ni kan buat. Okey, dekat sini untuk kita nak bagi tahulah supaya kita buat penambahbaikan untuk hasilkan produk tu lebih baik, sempurna dari segi kefungsian dan juga mampu mencapai objektif penghasilan produk. Contohnya produk kita tu untuk membersihkan dan menggilap kasut. Jadi kita kena buat penambahbaikan bagi produk tu lebih baiklah untuk dijual. Seterusnya penutup. Penutup ni kita kena letakkan harapan mereka bentuk. Jadi contohnya kan, contoh kita punya casing. Kita dah perumah kita tu kita menggunakan kayu. Jadi harapan dia apa? Harapan dia kita terangkanlah kita akan mengubahkan buat penambahbaikan lah pada luaran perumah kita punya produk. Kita akan senaraikanlah satu persatu dan juga ulasan ringkas kelebihan produk. Kita kena bagi tahu juga apakah kelebihan produk supaya pengguna ni lebih yakin tentang kita punya produk. Seterusnya bibliografi. Dekat sini kita akan letakkan rujukan lah dari mana awak rujuk untuk mendapatkan idea awak buat produk ni. Kita kena senaraikan dalam bentuk APA style lah, iaitu American Psychological Association. Okey, itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Semoga ianya bermanfaat. Semoga kita berjumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang.